Kalau saya bangga pasal orang Melayu, salah satu sebab yang saya cukup prihatin ialah nasib prajurit-prajurit kita. Kita tak pernah berperang lagi saudara-saudari. Kalau kita berperang, nyawa kita, nasib kita, wujud atau tidaknya negara kita ini terletak di tangan askar-askar kita ni. Paling kurang, saudara-saudari, janganlah kita hina dia. Dahlah kita tak bayar dia banyak. Dahlah kita tak letakkan dia di tahap yang sama macam negara-negara lain. Dahlah kita minta anak-anak yang muda ini masuk jadi askar, kemudian berkhidmat. Kalau ada perang, bukan Ismail Sabri dululah yang pergi. Saya ingat, kalau ada perang, saya ingat pimpinan UMNO yang dekat PWTC itu, Ahmad Maslan. Saya ingat Ahmad Maslan pergi perang dulu ke? Taknya. Sama macam dia menangis sebab Najib masuk penjara sekarang, kalau Malaysia perang, dia menangis, dia dulu cabut saudara-saudari. Akhirnya benteng kita ialah angkatan tentera kita. Baik tentera darat, baik tentera laut, baik tentera udara. Dan saya datang daripada keluarga yang memang ada askar prajurit. Arwah sepupu saya tentera darat. Pak mentua saya pesara pencen tentera. Jadi saya faham perasaan orang tentera. Kamu curi duit 1MDB satu hal tak? Beza dia curi duit 1MDB dengan curi duit kapal, curi duit peruntukan pertahanan ni begini. Curi duit 1MDB, rakyat mungkin tak nampak kesan dia terus. Sebab kita hanya akan membayar hutang itu bagi pihak mereka dalam bentuk cukai yang dia kutip daripada kita. Kita mungkin tak nampak. Tapi bila dia sakau duit peruntukan pertahanan, sementara kita dahlah kena tanggung hutang yang besar, yang sengsara adalah prajurit-prajurit kita. Ini semua Melayu, saudara-saudari. Bayangkan, saya kata bayangkan, cerita kapal. Saya tahulah kapal ni. Bayangkan, Indonesia dah siap kapal dia. 10. Singapura dah siap kapal dia 10. Tempah sama-sama tempah tu tahun 2011-2012 dulu. Singapura kata siap tahun 2016. Siap betul. Indonesia siap betul. Ni kita dah 12 tahun, 2022 sampai sekarang. Satu kapal pun kita tak pasti boleh siap ke tidak. Bila kita tanya Hishamuddin jawab lain, tentera jawab lain, kementerian jawab lain. Hishamuddin kata akan siap yang pertama tahun 2023 macam itu. Kemudian akan ada siap satu lagi kapal. Ada kenyataan daripada tentera pula siap 4-5 tahun lagi. Ada kenyataan kata siap 2 kapal. Ada kenyataan kata siap 4 kapal. Kalau tanya kepada pimpinan tentera laut kita, saya duduk berbincang dengan pesara-pesara yang jawatannya cukup tinggi dulu. Saya tanya, kenapa datang jumpa saya? Kenapa beritahu, mengadu benda ni kepada saya? Ini jawapan dia. Mereka menghabiskan masa muda sampai tua berkhidmat untuk membina armada tentera laut kita ini sehingga pada tahun 70-an dan 80-an menjadi antara yang terbaik di rantau ini. Masuk tentera laut, orang hormat, bangga, ada kebanggaan. Mereka rasa kalau ada perang, kita ada pertahanan yang baik. Menjadi askar, menjadi Navy itu adalah satu kebanggaan khidmat kepada negara. Dan bila mereka tua, satu persatu, sekarang banyak umur dah 80 lebih dah. Dia beritahu saya perasaan hidup mereka sia-sia. 50 tahun berkhidmat, bina daripada tak ada kapal kepada kapal dulu yang KD Lekir, yang awal-awal dulu KD Kasturi tahun 70-an. Kapal tu semua dah umur 40-50 tahun dan kapal itu jugalah yang sekarang askar-askar kita kena pakai. Ada yang enjin tak jalan, ada yang meriam tak jalan. Dia bukan semata-mata soal keselamatan saudara-saudari. Soal kita letak anak-anak kita jadi askar dan mereka tahu bahawa kelengkapan kita ini ketinggalan zaman. Malu saudara-saudari.
Bayangkan kita hantar anak kita ke sekolah. Orang lain semua zaman sekarang paling kurang dah boleh ada internet. Dia belajar melalui internet, ada tab telefon. Anak kita tengok kita kaya-kaya, duit banyak, lagi kaya daripada kawan dia. Tapi kasut tak ada pergi sekolah. Telefon tak ada. Malulah dia. Dan ini yang berlaku bila orang yang diberi amanah sakau duit, saudara-saudari. Sebab itu kalau orang tanya saya, kenapa kamu bersungguh-sungguh sangat? Marah. Takkan kita tak marah. Tak kena kat kita. Sedangkan ada berpuluh-puluh ribu ibu bapa yang mempertaruhkan nyawa anak dia untuk pertahankan kita. Sebab itu saya tanya, mana orang UMNO? Mana orang PAS? Mana orang Bersatu? Kamu kata kamu parti Islam. Kamu kata kamu parti Melayu. Tapi kamu boleh menutup mata bulat-bulat perkara ini berlaku tiap-tiap hari, saban bulan, saban tahun, sampai saban dekad, saudara-saudari. Bayangkan tahun 2026, kalau betul kita siap 2 kapal, siap 2 kapal. Kapal ni kita tempah tahun 2009. Masa itu teknologi yang tahun 2009 tu ke laut. Wah. Indonesia, China, Singapura masa itu 2026 dah tempah kapal armada generasi baru dah pun, saudara-saudari. Saudara-saudari, adik-adik yang pergi dekat universiti ni masuk college tak? Orang sekarang dah pakai iPhone 14. Kamu masuk nak pergi tackle girlfriend pakai Nokia 3 yang macam butter dulu tu. Tak ke malu? Saudara-saudari, itu nasib kita. Nasib kita apabila pimpinan yang rakyat biasa macam kita ini pilih tidak amanah. Memang tak kena batang hidung kita. Akan ada penyokong-penyokong UMNO, PAS, Bersatu kata, alah, bukan kena kat aku pun. Mungkin tak kena atas batang hidung sekarang, tapi satu hari nanti kita kena jawab kerana atas pilihan kita itulah yang memberikan kuasa kepada manusia-manusia yang tidak amanah, dan memilih pemimpin yang tidak amanah itu akan merosakkan negara. Itu cerita kapal. Cerita kem Sungai Udang satu hal lagi. Itu cerita tentera laut. Cerita tentera darat pun ada juga. Saya tak nak cerita panjang saya kat sini lah. Dia macam cerita Netflix lah. Dia kena cerita sikit. Kita nak pergi perang, kenalah ada artileri. Orang askar kat sini tahulah. Saya pelik tau. Kalau saya tak jadi accountant, tak jadi engineer, satu cita-cita saya, ni kira fantasi saya nak jadi askar daripada dulu. Saya suka tembak orang ni, memang pelik daripada dulu. Jadi saya tahu soal infanteri, soal artileri, semua ni saya memang belajar dengan mendalam. Itu minat saya. Tentera darat, memang daripada satu masa ke satu masa, kita perlukan artileri yang berkembang dengan zaman itu. Nak tembak meriam tak? Meriam ini diukur dari beberapa segi lah. Tapi selalunya meriam yang lebih baik boleh menembak dengan lebih jauh. Kalau meriam kita zaman tentera Bugis dulu, matilah kita. Kan? Orang datang daripada 10 km tembak, kita kena kita nak balik-balik, put jatuh kat depan tu kan. Jadi soal meriam, persenjataan meriam bagi tentera darat ni cerita lama. Sama juga soal kapal untuk Navy, cerita lama juga. Saudara-saudari tunggu. Saya kesian bila dengar cerita daripada tentera-tentera ni. Menteri UMNO ke, Menteri Bersatu ke, Menteri PAS ke tak tidur malam lepas ni. Dulu pegawai-pegawai kerajaan takut untuk bercakap dengan parti macam Keadilan ni. Sebab kami ni dilihat sebagai pengkhianat negara, tukang kacau. Saudara-saudari sekarang ini saya tengok selepas mana MDB semua ni, salah satu perubahan yang paling baik, antara orang yang paling berani buka mulut ialah pegawai-pegawai kerajaan. Kamu sakau duit, sampailah pegawai kerajaan dekat saya jumpa. Ada je. Boleh tak jumpa
Saya kalau orang cari, orang lain ahli politik cari, payah saya nak jumpa. Kalau pegawai kerajaan yang saya tahu, dia nak beritahu tentang maklumat sakau duit ini, memang saya sampai kat situ. Sehari-hari tunggu, kapal tak habis lagi cerita kapal ni. Saya berada luar negara 2-3 hari lagi, jadi tak sempat lagi. Saya balik saja saudara-saudari. Seperti biasa, saya akan tunjuk dokumen demi dokumen, harga demi harga, berapa banyak dia markup, berapa banyak dia buat. Soal dia nak sakau duit itu satu hal. Soal kau gila, kau bagi kelengkapan ataupun meriam ataupun persenjataan yang sebenarnya akan membahayakan dan juga menghina angkatan tentera kita. Saya tunggu, kalau bukan minggu ini, minggu depan insyaAllah. Saya bukan Najib, kata nak saman minggu depan, sampai kesudah tak saman. Kalau saya kata minggu depan tu, insyaAllah minggu depan kita buka cerita meriam pula.